إلى النبي الكريم وصحابة الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengacara majlis yang saya hormati barisan kepimpinan Masjid Al-Amjad Al-Banjari dan seluruh jawatan kuasanya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana saya diberi kesempatan untuk mari ke tempat tuan-tuan pada malam yang penuh barakah ini. Pada malam yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk hadir ke rumah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Hanya sahaja orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah memberi suatu pengiktirafan khusus kepada orang yang ahli masjid dan surau ini, iaitu mereka itulah orang yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah menyatakan, "Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh." Ada 7 kelompok manusia yang akan berada di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, pada hari yang tidak ada sebarang teduhan dan bayang-bayang kecuali bayangan arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu orang-orang lelaki. Disebut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, disebut orang lelaki sebab orang lelaki yang diminta untuk mari ke masjid, mari ke surau. Jangan kita menjadi salihah sangat duduk sembahyang di rumah dan sebagainya. Maka kita kena jadi orang yang salih dan mari ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang mari mengamalkan masjid-masjid Allah ialah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapat tempat yang mulia duduk di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala satu masa lagi. Maka terima kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih pada pihak yang menjemput saya. Yang saya kenal sini 2 orang je. Yang pertama sahabat kami, saudara Muzahid, sebab bawa selalu pergi mancing udang galak. Yang kedua Faiz ni rumah. Yang lain tak bawa kenal, Cikgu Din pun bawa kenal tadi. Dan yang lain tu utama Allah kalau tak perasan dan sebagainya. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berhimpun dalam rumah Allah yang mulia ni, di tempat yang mulia. Maka khairul buqa', kata Nabi SAW, tempat yang paling baik ialah masjid-masjid. Yang mana kita dirikan masjid dan kita imarahkan masjid, dan orang yang makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala sebelumnya untuk berpuasa sunat selepas 15 Syaban. Bahkan haram hukumnya tentang Allah Subhanahu wa taala berpuasa, kecuali kalau kita puasa nazar ataupun puasa qada dan sebagainya yang wajib yang kita kena laksanakan. Selain daripada itu, kalau kita cuma nak try test puasa lepas 15 Syaban ni, maka ulama dalam mazhab kita khususnya mengatakan tidak boleh. Jadi tajuk kita pada hari ini, kita nak menggambar Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, saya nak tanya secara jujur lah, kita bersedia ataupun tidak bersedia dengan Ramadan? Cuba jawab sekali dalam bahasa Banjar. Beres kan tuan? Kita sedia ataupun tidak? Bukti kita bersedia untuk kita sambut Ramadan, terutama Allah, dia bermula daripada awal lagi. Bermula pada Rejab lagi, membawa kepada Syaban dan terus kepada Ramadan. 2 bulan ni sangat penting sebenarnya untuk memberi persiapan kepada kita, untuk kita bertemu dengan bulan yang disebut Sayyidul Syuhur, penghulu kepada segala bulan, iaitu Ramadan Al-Mubarak, yang mempunyai banyak kelebihan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Rejab ada keistimewaan dia, Syaban ada keistimewaan dia, dan Ramadan ada keistimewaan yang cukup banyak, yang sepatutnya kita memang, orang kampung saya di Kuantan kata kena selok. Selok ni maknanya kena bersungguh. Kena bersungguh-sungguh untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita baca selalu, ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kepada kami bulan Ramadan Al-Mubarak. Bila sebut tentang Ramadan, tentang Allah Subhanahu wa taala, gambaran kita sebut puasa lah. Itu sebut Ramadan bulan puasa. Jarang kita kata Syaban bulan puasa, Rejab bulan puasa.
Tapi bulan Ramadan kita kata bulan puasa, sebab memang diperlukan berpuasa dalam bulan Ramadan. Dalam ayat 183, 184, 185 surah Al-Baqarah menceritakan tentang perkara itu. Maka dalam bulan Ramadan, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, bulan untuk melatih hawa nafsu kita. Ini yang paling penting sekali lah, seperti mana para ulama ajar kepada kita. Sebab nafsu ni ibarat binatang, ibarat animal. Kalau bahasa Banjarnya animal lah, tak. Binatang, haiwan. Binatang yang puas, bukan binatang macam lembu, kambing orangnya tu. Dia ada ikan patin 2-3 ekor. Kalau dia lapar, dia dekat tepi kolam, dia tunggu kita bagi makan. Cuba kita dah bagi dia makan kenyang, kita mari dekat, dia tak mari, dia berlari sana pergi sini, dia tak cara pada kita, tengok pun tak. Tapi kalau tahu dia lapar, dia keliling kita, Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ulama sebut sebagai nafsu. Inna nafsa la ammaratu bisu. Nafsu ni tugas dia, kata para alim ulama, memang suruh kita buat jahat. Dan apakah perbezaan nafsu dengan syaitan? Disebut oleh para ulama, nafsu ni disuruh kita buat jahat, syaitan suruh buat jahat juga. Syaitan memang confirm lah musuh kita yang nyata. Dia akan suruh kita buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat perkara-perkara mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nafsu ni apa tugas dia? Maka ada ulama bagi contoh. Kalaulah syaitan dia suruh kita buat jahat, contoh kalau kita anggota keselamatan ambil rasuah, contoh syaitan akan suruh kita ambil rasuah. Mak, budak ni tak bawa lesen, budak ni tak bawa lesen, ataupun rakyat mampus, kamu boleh saman dia. Tapi syaitan kata jangan saman, ni kesempatan ni, orang tak ada, dia pun tak ada dashcam, tak ada handset pemakam kita. Kata syaitan, mintalah duit dengan dia, selesai tepi. Syaitan kata minta duit. Tapi nafsu kata kalau kamu nak minta, jangan minta RM10, minta biar banyak sikit, nampak kereta besar, kata dia. Maka nafsu ni tugas dia mencantikkan kejahatan. Kalau syaitan suruh kita buat jahat, nafsu dia mencantikkan kejahatan itu. Kalau nak berzina, jangan berzina dengan perempuan yang tak comel, muka pecah pintu, cari yang jelita sikit. Nah, contoh, kalau nak berzina dengan lelaki, cari yang kacak-kacak, jangan yang perutnya bucik, PJK. Dah, dia suruh cari yang macam tu. Tu sifat nafsu, dia akan suruh kita buat jahat. Maka nafsu ni hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis baginda Rasul, Nabi kata, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang ada kemampuan, ba'ah, istita'ah, nafkah zahir dia ada, nafkah batin pun dia ada. Ada orang kata kalau nafkah batin boleh tua, tapi ada ulama sebut nafkah batin ialah ilmu agama yang kita terapkan kepada isteri kita. Wallahu a'lam, itu tafsiran masing-masing para ulama. Tapi ada ba'ah, ada kemampuan, Nabi suruh kita kahwin. Ini kalau yang belum kahwin. Sebab apa kita kena kahwin? Fa innahu aghuddul basar, dia boleh menundukkan pandangan. Bila kita kahwin tak pandang orang lain, tak pandang orang perempuan. Kalau pandang, terutama macam Allah Nabi ajar, kalau kamu melihat seorang wanita dan kamu naik rasa syahwat kamu, maka datangilah keluarga kamu, yakni isteri kamu. Itu Nabi ajar kepada kita. Maka Nabi kata kalau kamu tidak mampu, maka kamu kena puasa. Sebab puasa ni dia boleh mencegah daripada sesuatu perkara yang mungkar yang kita nak lakukan. Tak percaya, tengok kalau sedang berpuasa, nak buat maksiat tak larat, nak layan TikTok pun tak bersungguh sangat, nak tengok YouTube pun tak bersungguh sangat, nak tengok TV tak bersungguh sangat, sebab kita sedang berpuasa. Cuba tengok selepas berbuka puasa, selepas buka puasa, dia mari nafsu tu, dia topak nafsu jadi kuat. Maka hadirin mati Allah, bulan Ramadan bulan untuk melatih kita, untuk kita kenalkan, rendahkan nafsu kita yang setelah 11 bulan dia ni bermaharajalela, mengganggu kehidupan kita dengan berpuasa. Baik, dalam Ramadan dia terkenal kepada beberapa perkara penting yang kita kena fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-siyam, puasa lah. Puasa ni maknanya tahan, menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat. Itu yang kita belajar fiqhnya. Dari sudut bahasa, puasa maknanya tahan. Imsak, tu tulis imsak, maknanya imsak. Ada imsak, ada imsak.
Tapi imsak sini bukan mana tahan tak boleh sahur, boleh lagi. Seperti mana kita buatlah, itu cuma waktu berhati-hati. Boleh lagi bersahur tapi berhati-hati. Cuma imsak dari sudut bahasa sebenarnya mana tahan. Kalau kita pergi pergi tepi pantai, kita kata samatir riyah. Samatir riyah, samatir riyah maknanya telah berhenti angin daripada bertiup. Ataupun tuan-tuan rujuk dalam surah yang menceritakan Sayyidatuna Maryam, ibu kepada Nabi Allah Isa bin Maryam ini, dia kata inni nadartu lirrahmani sawma. Saum sini dia kata aku bernazar kepada Tuhanku yang Rahman sawma. Sawma ni imsak anil kalam, tak bercakap. Imsak juga tahan daripada bercakap. Ketika mana dia lahirkan Nabi Allah Isa AS nak balik ke Baitul Maqdis, maka ketika dia risau, macam mana wahai Allah, kalaulah pengikut Bani Israel ini akan mengecam teruk aku nanti bila bawa balik anak yang tidak ada bapa. Waktu mengandung dah kena kecam teruk. Hashtag Maryam ni perempuan yang tak baik. Waktu tu ada tak hashtag, macam-macam kecaman diberikan. Muncul tak ada media sosial je lagi. Bayangkan waktu tu huru-hara sangat dah. Kalau zaman kita huru-hara tu sangat melampau-lampau. Maka bila mana Allah sebut kepada Sayyidatuna Maryam, sebutlah kepada kaummu inni nadartu lirrahmani sawma. Perkataan saum itu maknanya tahan diri. Maka menahan diri daripada perkara-perkara, daripada makan dan minum. Ini ibadat yang zahir, yang biasa orang awam buat. Tak makan, tak minum. Sanggup tak makan, tak minum, pertama Allah, alhamdulillah. Tapi dia tak boleh jaga perbuatan dan akhlak. Cakap masih lagi kotor, cakap lagi menipu, perbuatan masih lagi kasar. Maka Nabi kata siapa yang tak mampu nak meninggalkan perkataan yang teruk dan perbuatan yang teruk, maka tidak ada daya ataupun tidak ada hajat kami kepada puasa. Yang kita dapat hanya ju' wal atash. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tak dapat daripada apa puasa yang dia buat itu kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Maka pada bulan Ramadan dilatih kita ni untuk berpuasa. Berpuasa ni tuan-tuan macam Allah sangat-sangat baik. Bukan sekadar untuk kesihatan kita dari sudut jasmani, tapi terbaik juga dari sudut rohani kita. Maka Nabi SAW anjurkan kepada kita, yang mungkin kita ni, saya lah khususnya celah-celup, sekejap buat, sekejap tak buat. Mungkin tuan-tuan istiqamah buat puasa Isnin Khamis, puasa hari-hari putih. Nabi ajar kepada kita puasa-puasa yang terbaik untuk kita buat bagi menyihatkan tubuh kita dan menyihatkan rohani kita. Maka pada bulan Ramadan kita berpuasa. Yang kedua tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, iaitu yang kedua, yang pertama as-siyam, yang kedua al-qiyam, mendirikan malam bulan Ramadan. Yang tu kita buat khususnya kalau sebut man qama ramadana, siapa-siapa mendirikan malam bulan Ramadan, iaitu kata ulama apa dia? Salatut tarawih, salat tarawih. Salat tarawih ni satu-satunya salat yang ada pada bulan Ramadan je, tak ada bulan lain. Tuan-tuan kalau terlampau terlacak rajin laksanakan solat tarawih, nak sambung ke Syawal tak boleh. Kita buat jadi seorang, kita kata tuan-tuan haji sekalian, saya pengurusi baru Masjid Amjad, kita nak buat solat tarawih bulan Syawal, tak boleh tuan. Automatik 24 jam kena pecat pengurusi. Contoh. Kalau dibuat macam di mana-mana tak boleh, sebab solatut tarawih solat pada bulan Ramadan saja. Dan solat tarawih ni solat yang diperkenalkan oleh Nabi SAW. Pada awalnya Nabi sembahyang dan sahabat ikut. Hari pertama Nabi sembahyang, sahabat ikut. Hari kedua Nabi sembahyang, sahabat ikut. Hari ketiga Nabi tak keluar, tak sembahyang. Maka tuan-tuan macam Allah, Nabi risau takut-takut tarawih itu menjadi suatu kewajipan kepada umat dia. Maka solat sunat tarawih walaupun sunat, tapi dia dituntut untuk kita laksanakan pada malam bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka ada orang buat 8, ada orang buat 20. Tak kira berapa tuan-tuan buat, tapi yang paling banyak itu yang paling bagus sekali. Itu tak dapat dinafikan. Paling banyak, paling bagus. Ada kata ustaz, biar sikit tapi ikhlas. Betul juga itu. Yang tu betul juga. Bukan saya kata salah. Tapi ibadat ini makin banyak, insya-Allah makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau kita nak buat banyak, biar kita setting molek-molek. Nombor 1, imam biar sedap sungguh. Jangan imam bismillah 5 minit, bismillahirrahmanirrahim saja. Jangan letih orang kat belakang ketar lutut.
Syekh Jibril datang ke Kuantan, Masjid Negeri Kuantan. Syekh Jibril daripada Mesir, Imam Masjid Amr bin As. Mari jadi imam, suara memang sedap. Tapi dia baca satu makrak semuka suku. Satu muka depan belakang suku, satu muka suku. Yang pakcik belakang ketor lutut macam Parkinson tu, diri lama. Dia tak kena lah. Wakilnya dia kena tengok orang. Orang Arab tak sama macam orang Melayu. Kalau kita belajar negara Arab, pergi ke Mekah, ke Madinah, ke mana dia baca pendek? Baca panjang-panjang. Wakilnya orang suka panjang-panjang. Sebab apa? Suaranya sedap. Nombor satu, suara sedap. Speakernya kemah-keming. Dia bunyi bunyi belakang sedap bunyi dia. Maka orang semayang pun seronok pertama-tama. Imam berdehem pun sedap suara dia. Imam berdehem saja. Belum lagi sedawa terutama Allah nak makan iftar tadi. Nak sebutnya kena setting betul-betul. Imam kena baca sedap. Jangan baca pula tak sedap. Seperti mana seorang sahabat Nabi bernama Abu Musa Al-Ash'ari, Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi yang suara sangat merdu. Nabi satu ketika pernah mendengar bacaan Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Maka bila tiba waktu pagi, baginda berkata kepada Abu Musa, aku mendengar bacaan kamu semalam wahai Abu Musa. Jawab Abu Musa, kalaulah saya dengar Rasulullah dengar bacaan saya, kalau saya tahu baginda dengar bacaan saya, pasti saya akan sedapkan lagi bacaan saya. Yang Nabi dengar tu sedap dah. Kalau dia sedapkan lagi, tak tahu cerita lah. Allah gitu. Contoh kalau di Perak ni, contoh Ustaz Rodi Kamarahailan, contoh ni pakar lah. Juara beberapa kali, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat dunia. Tak, peringkat dunia. Kalau dia baca satu muka tu, kita pula marah. Apa hal pula baca pendek lah. Cuba Tok Imam suara tak sedap. Qul huwallah tu pun kita sumpah dekat belakang. Allah panjangnya qul huwallah inna a'tayna cukup. Dia kata qul huwallah tu pendek dapat ayat aja. No, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 cukuplah 3 ni. Tok Imam ni baca panjang gila dia. Tapi kalau suaranya sedap, kita baca pendek, makmum tak puas. Maka pada bulan Ramadan, mendirikan malam bulan Ramadan, kewajipan kepada pengurusan masjid kena cari Tok Imam suara sedap-sedap sikit. Sama ada Tok Imam tempatan ataupun Tok Imam import daripada lain, cari dia sedap. Dan kalau boleh Tok Imam tu biar betul-betul boleh baca betul-betul. Jangan ditepuk-tepuk ayat. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, keturunan tuan-tuan, guru kami semua, guru kita lah, Syekh Nuruddin sebut betul-betul lebih afdal membaca ayat yang sempurna daripada menepuk-tepuk bacaan. Kan kita suka sekarang terkini letak Quran kat depan. Imam Hafiz, nama Imam Al-Hafiz, tapi depannya Al-Quran depan dia. Nah, Allahu Akbar di balik Quran. Itu bukan Al-Hafiz, itu Al-Lupa nama. Kata Imam Nawawi, melihat mushaf ketika membaca dalam salat dengan keluar salat, afdal di luar salat. Dalam salat, afdal ikut hafalan kita, bukan tengok kepada mushaf. Di luar salat, afdal tengok mushaf. Kita merujuk di kitab Tibyan fi adab hamalatil Quran, disebut Imam Nawawi seperti itu. Mana kita kena gitulah. Kalau boleh tanya dulu, awak ni Al-Hafiz ni Al-Hafiz sungguh ke Al-Hafiz Al-Lupa dah? Saya betul-betul Al-Hafiz Wal-Lupa. Itu apa dia jujur. Baca pula tentang Allah seperti mana kita buat dulu-dulu. Dulu tak baca daripada Al-Baqarah. Baca mana? Juzuk 30. Sekarang ni kalau cuba buat Imam Al-Hafiz baca 30, makmum kondek kat belakang. Apa cak ayam? Pokoknya Al-Baqarah dulu kita baca. Sebenarnya kata Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, bacaan juzuk 30 yang lengkap itu lebih afdal dibaca sebab dia sempurna bacaan. Sebab kita risau kadang-kadang budak Hafiz ni, bukan kita kata semualah, dia tepuk tu berhenti wakaf ibtidak, atau berhenti dia tu tak kena pada tempat. Dia berhenti tengah-tengah ayat, tengah-tengah cerita seronok, buak dia berhenti. Itu tak kena bacaan. Dari sudut bacaan yang tidak kena untuk kita sambung. Dan kalau dia mula balik, dia tak ambil balik daripada awal, dia akan start sambung terus. Cerita tu tergantung terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut pembacaan Al-Quran. Maka pada waktu malam kita qiyam. Man qama Ramadana, kata Rasulullah, siapa-siapa mendirikan malam bulan Ramadan. Dia ada dua besi, qama, sama. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba. Ada juga hadis, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba. Siapa mendirikan malam bulan Ramadan. Ni tak sabar nak sambut bulan Ramadan.
Yang kita nak sapa apa dia tuan-tuan mati Allah, sebab jemaah dia datang. Seminggu pertama jemaah akan sapa ke rapat ke tempat berwuduk, akan rapat ke situ. Imam akan bincang dengan tuan kuasa masjid, kita kena luaskan awning masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok minggu ketiga dan keempat. Imam kata kita kena kecilkan masjid ni balik. Kecilkan balik sebab makmum cabut lagi habis dah. Tapi apa yang penting, betul-betul mereka datang, kita kena rapi. Kena tulis macam tuan-tuan buat banner ni, ahlan wa sahlan para jemaah sekalian ke masjid kami, selamat menaikkan solat sunat tarawih. Kena buat, letak muka pengusi, muka JKK pengusi, buat betul. Supaya apa? Kita sambut mereka. Dan malam mendirikan bulan Ramadan ini, kita kuatkan dengan ibadah, iaitu solat tarawih. Termasuklah solat-solat sunat yang lain yang kita kena buat. Berapa yang kita kena suruh, kita buatlah semampu kita tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya sebut pada awal tadi, penekanan imam dan dari sudut pembacaan, PA sistem ni tak ada masuk dalam benda ceramah. Cuma saya bagi cadangan, biar kemat wal keming Allah Subhanahu Wa Taala, barulah imam tu tak telan 2-3 botol air, kering tekak dia, sebab disedut oleh speaker tu kadang-kadang. Kalau kita jemput qari negara sekali pun mari jadi imam, kalau speaker tak sedap, habis kita punya bacaan ni, habis. Dia akan tarik suara kita tu, akan susah kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qiyam. Yang ketiga tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan disebut syahrul Quran, bulan baca Al-Quran. Maka kita disunatkan untuk memperbanyakkan bacaan, dan kalau boleh kita buat tadarus Al-Quran. Tadarus ni sebab Nabi sendiri tadarus dengan sanad Jibril AS. Jibril akan datang bertemu dengan Rasulullah, dan Nabi akan ulang dia punya bacaan dan hafalan dia. Jibril akan tegur kalau ada salah. Itu guru bagi Nabi Muhammad SAW. Maka kita kat Malaysia, kita buat tadarus, alhamdulillah. Cuma tadarus jangan baca serentak. Ada setengah masjid moci-moci lah, biasa moci yang rajin ni. Moci tak pernah rajin, gaji lempok gitulah, moci-moci muslimat. Dibuat macam mana? Dibuat tadarus. Okey, hari ni juzuk 13. Okey, Bismillahirrahmanirrahim, mula 13 sekaligus baca. Itu bukan tadarus, itu lomba lari nama dia. Tadarus ini seorang baca, yang lain semak. Seorang baca, yang lain semak. Seorang baca, yang lain semak. Itu kaedah tadarus yang betul. Sekarang yang lagi canggih, tadarus WhatsApp group. Buat WhatsApp group 30 orang, ambil satu juzuk seorang. Saya juzuk 18, saya juzuk 30, saya juzuk 1, dia ambil. Siapa yang dah tik tik tik, dia pun tulis dan ke dan dia tik dan 30 dia tik. Itu bukan khatam Quran nama dia, itu khatam satu juzuk seorang je, tak bagi 30 juzuk tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam orang buat air, sekolah-sekolah madrasah, dia buat air, dia pasang MP3, pasang 30 juzuk. Dia kata inilah air 30 juzuk bacaan Syekh Musyari Rashid Al-Afasi. Kalau disebut macam tu, boleh beli. Sebab dia jujur, sebab Syekh Musyari yang baca. Tapi kena tanya, bila dia datang ke Malaysia, tidak, kami pasang MP3, maka boleh dah, pertama Allah. Ni tak, dia tak baca. Ni kadang setengah madrasah dia buat macam tu. Tak betul lah. Nak meniaga buaya betul, nak ambil istifadah daripada perkara tersebut. Maknanya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita baca Al-Quran, Allah tegur. Dan bila kita salah, kena tegur, jangan marah. Kita kata salah tu. Asyik aku je salah, kamu baca lah pula. Dia suruh dia pula baca. Kadang dia tegur besar. Dan kita pula kalau benda-benda macam ni, kita tegur baik-baik lah. Apa tenging sangat kamu ni baca salah, tak boleh. Malu dia. Sebab biasa tadarus ni orang dah dia berumah tangga dah, berjangkut, misal, berbulu, macam-macam ada belaka dah. Maknanya kita kena beradab sikit dengan mereka. Cuma pada bulan Ramadan, banyakkan baca Quran. Dan baca Quran pada bulan Ramadan, pahalanya sangat luar biasa. Nabi kata, lam aqul alif lam mim harfun. Aku tidak sebut alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf pada bulan selain Ramadan mendapat 10 pahala. Bayangkan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca pada bulan Ramadan Al-Mubarak, pahalanya ratusan kali ganda bagi satu huruf yang kita baca. Itu yang sepatutnya kita bersungguh sangat baca Quran, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Bukan kejar pada khatam, tapi memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Sebab ada setengah orang, bila mana dia tadarus, dia pilih select orang. Ni memang lancar baca, lancar. Yang ni tak lancar, dia masuk set lain.
Sebab apa dia tak bagi orang ni masuk? Sebab mengganggu kelancaran khatam Quran dia. Dia target tahun ni 23 Ramadan selesai khatam. 24 tak baca Quran dah. Sampailah raya. Tahun depan pula dia baca Quran. Ini satu sikap yang tak betul. Kalau tuan-tuan baca Quran sekarang tak pernah baca Quran, masuk Ramadan nanti tak perlu kita start Al-Baqarah balik. Sambung terus. Kalau sekarang dah juzuk 1, juzuk 13, juzuk 15, berada di juzuk 15 dah. Tak perlu masuk satu Ramadan, masuk juzuk pertama balik, teruskan bacaan kita. Habis 15 hari, masuk juzuk 1. Tak perlu kita kejar nak khatam untuk habiskan, tak perlu. Apa yang penting kena baca Al-Quran. Dan bagi orang yang lemah bacaan, kena cari guru yang belajar, yang ngajar dia. Jangan segan, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut kita jadi segan kalau kita tak boleh baca Quran. Nak baca Quran yang orang paling segan. Kalau sehari tak jumpa Al-Quran, patut kita rasa gelimbang libu ni. Hati kita tak tenang sebab kita tak menghadap mushaf Al-Quranul Karim untuk membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan mati Allah, Nabi kata al-mahiru minal Quran ma'as sabiratil kiramil barara. Siapa yang mahir baca Quran, dia akan bersama dengan para malaikat, para anbiya yang mulia-mulia, orang-orang hebat. Tetapi siapa yang baca Quran dan dia bersangkut-sangkut, ya tata', nama Nabi kata, ya tata' maknanya tersangkut-sangkut baca. Lidahnya keluar keras ke macam mana tak tahulah, tapi membacanya tak lancar. Nabi kata lahu ajrani, dia akan dapat 2 pahala. Pahala baca Quran 1, pahala dia bersungguh baca tu 1. Ada seorang makcik, namanya nama saya lupa. Ada seorang makcik ni, dia dekat-dekat nak mati baru dia nak baca Quran. Bila nak baca Quran, dia tak reti baca Quran. Nak belajar, dah pekun, dah jadi taklim nak belajar. Apa dia buat tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala ni imam kampung dia cerita. Makcik ni ada satu mushaf. Mushaf dia ni tebal. Tebal sebab apa? Tebal sebab air mata dia tu menitik atas mushaf. Basah jadi tebal. Dia punya ketat mushaf. Hari-hari dia akan tunjuk, dia tak baca. Dia tunjuk, dulu tak ada lagi pen ajaib, tunjuk pen baca. Kita dengar tak ada. Tunjuk pakai jari, tunjuk dia menangis sebab apa? Dia rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab tak boleh baca Quran. Sikap macam tu. Bila dia meninggal dunia, imam tu bermimpi. Ada orang kata jangan cerita bab mimpi ustaz, bukan jadi dalil. Bukan suruh jadi dalil. Ni bagi cerita, bagi tasdiq, motivasi pada kita. Mimpi ada mimpi tak baik, ada mimpi yang baik kita ceritalah. Maka mimpi tu imam jumpa makcik tersebut duduk dalam kebun yang sangat hijau tempat dia. Canggih tempat makcik. Dia kata, hebat makcik duduk kat mana sekarang ni? Dia kata, aku diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada aku baca, bukan aku tunjuk, bukan baca, tunjuk saja kalimah-kalimah dalam Al-Quran Al-Karim. Apatah lagi kalau tuan-tuan yang selalu baca Quran. Selalu baca Quran. Juga ulama suruh buat apa macam mana? Tuan-tuan tulis satu senarai. Bila kita khatam Quran, contohnya kita khatam hari ni 16 Syakban, pada 25 hari bulan 2, 2024, tulis kat ujung. Tulis satu kertas, tulis khatam Quran. Bukan kita nak riak kat siapa-siapa. Kawan saya di Terengganu, mertua dia sebelum meninggal dunia, dia sempat khatamkan 6 kali Quran. Sebelum dia saat dia sakit tu, 6 kali dia khatam Quran. Dia cerita pada anak dia. Takkan nak riak pula, dia ceritalah dia khatam Quran. Tu biasalah orang cerita. Orang terdekat boleh kalau kita nak cerita, tapi sepatut tak payah lah. Cuma nak jadikan khabar tu sampai kepada kita, dia khatamkan Quran. Ada seorang Hubabah Ahlul Bait Nabi di Indonesia. Dia umur 103 atau 106 tahun umur dia. 30 tahun dah tak boleh tidur malam. Dia mengkhatamkan Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali khatam Quran. Saya kata luar biasalah. Dia punya rohaniyah dia, kehebatan dia, Allah berikan kehebatan seperti itu. Saya pernah tulis sebuah buku bertajuk Indahnya Beradab dengan Al-Quran dan Ahli Al-Quran. Dalam buku tersebut, saya senaraikan beberapa orang yang memang sangat laju bacaannya dan boleh mengkhatamkan Quran dengan luar biasa. Salah seorangnya imam kita, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau bulan biasa dia khatam Quran sekali-sekali. Kata dia, kalau aku mulakan dengan Alhamdulillah, tidak akan aku berhenti sampai An-Nas. Kita tidak aku mulakan Alhamdulillah sampai aku berhenti Waladhdallin, berhenti situ, cukup bacaan. Saya Abdul Syafi'i, Alhamdulillah Al-Fatihah, dihabiskan An-Nas. Yang kedua, tuan-tuan Allah, dia kalau bulan Ramadan 2 kali.
Sekali pada waktu malam, sekali pada waktu siang. 2 kali khatam Quran. Sebab apa jadi macam tu? Sebab para ulama dulu-dulu bila masuk bulan Ramadan, dia off pengajian dia, tutup. Al-Imam Malik bin Anas tutup kitab Muwatta. Kita ustaz cahaya macam saya ni, bulan Ramadan pusing satu dunia ceramah betul semua. Dah baca Quran tak? Dah baca, contohlah, dah baca. Sibuk cakap, boba, kosong je, time kosong. Tapi para ulama tutup kitab, tumpu baca Quran siang malam. Dan juga bagaimana kehebatan yang wujud kepada Imam Syafi'i, lebihnya dia rohaniah dia sangat tinggi. Yang kedua tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia suruh hafalan mereka masing-masing. Kita kalau dah hafal Quran, kita boleh baca di mana saja kita berada, kecuali tempat-tempat yang tak boleh dibaca. Yang kedua, iaitu sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Uthman khatamkan Quran sekali-sekali. Bayangkan tuan-tuan, dia Perdana Menteri, dia juga tuan-tuan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 anak Rasulullah menjadi isteri kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Dia juga businessman yang sangat luar biasa. Kalau kita kata kita ketua kampung tak sempat baca Quran, Sayyidina Uthman dia bukan ketua kampung, dia Perdana Menteri. Kalau kita kata kita seorang businessman yang sangat sibuk, Sayyidina Uthman bin Affan bapak segala businessman, dia cukup hebat dan kaya. Sampai sekarang akaun bank nama Uthman bin Affan masih wujud lagi. Sampai sekarang telaga yang dia beli pada zaman Nabi masih lagi berfungsi, dan berapa ratus hektar kebun kurma yang mengalirkan duit dia sentiasa ada. Itu Sayyidina Uthman bin Affan yang disebut oleh Nabi SAW, malaikat malu kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Satu hari Nabi duduk, tersingkap betis Nabi SAW. Nabi suruh menyandar, betis Nabi tersingkap. Masuk Sayyidina Abu Bakar menghadap Rasulullah. Masuk Sayyidina Umar menghadap Nabi SAW. Tiba-tiba bila masuk Sayyidina Uthman bin Affan, Nabi betulkan kedudukannya, Nabi turunkan kain tu. Maka 2 sahabat mulia ni kata, ya Rasulullah, saya masuk, Umar masuk, Nabi duduk gitu relax je. Kenapa Uthman masuk? Rasulullah betulkan kedudukan, turunkan kain. Jawab baginda Nabi, aku malu kepada orang yang malaikat malu dengan dia. Siapa dia? Sayyidina Uthman bin Affan. Dia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam laknatullah. Siapa dia Abdurrahman bin Muljam? Seorang khawarij. Dia ni guru Al-Quran. Kita baca manakib dia, bacalah profil dia. Guru Quran pada zaman Sayyidina Uthman, dia guru Al-Quran. Dahinya hitam, kesan tahajud, solat malam kuat. Tapak kakinya tebal macam unta, kuat bangun malam. Tapi dia berfahaman khawarij yang melampau, suka mengkafirkan orang, suka menyesatkan orang, suka kata orang ni salah, kami saja yang betul. Akhir dialah membunuh, namanya Abdurrahman bin Muljam laknatullahi alaih. Dia bunuh Sayyidina Uthman bin Affan ketika itu sedang membaca Al-Quran. Matilah sebagai seorang syahid Sayyidina Uthman bin Affan. Yang kedua, yang ketiga, sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala, antara orang yang membaca Quran sekali sehari khatam Quran. Itu sahabat Nabi yang mulia. Dia yang bertanggungjawab bercerita kepada Rasulullah tentang Jassas dan juga tentang Dajjal yang dia bertemu waktu kapal dia pecah dan dia terdampar di sebuah pulau. Itu kisah yang panjang lah. Maka Sayyidina Tamim Ad-Dari khatam Quran sekali-sekali. Kita memang tak mampu. Saya lah, tuan-tuan mungkin mampu. Nak khatam Quran ni paling kurang kita akan ambil masa. Contoh budak-budak di sekolah tahfiz, dia nak syahadah, dia kena baca Quran start daripada subuh membawa sampai ke isyak. Ada kalau dia tak mampu, dia buat 15 juzuk sehari ni, 15 juzuk esok dia buat. Ambil masa paling kurang 8 ke 9 jam untuk baca Quran. Saya baca tentang manaqib Sayyidina Uthman bin Affan, dia khatamkan Quran dalam solat witir dia saja. Tuan-tuan boleh bayang tak dia berdiri berapa lama? Itu seorang yang sangat mulia utama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita ni tak boleh buat semua. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu, ma la yudraku kullu. Tak boleh buat semua, jangan buang semua. Ambil sikit. Apa dia? Baca Quran juga kita baca. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan bulan disebut Syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran Al-Karim, yang diturunkan kepada kita. Satu-satunya mukjizat Nabi yang paling hebat mengalahkan mukjizat Isra wal Mi'raj, iaitu mukjizat Al-Quran. Satu-satunya mukjizat yang ada pada Rasul wujud pada Nabi Muhammad SAW
tetapi mukjizat tu dapat dipegang oleh umatnya, iaitu Al-Quranul Karim. Dia mukjiz, dia boleh jadi satu perkara yang melemahkan orang lain dan sebagainya. Yang keempat, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada bulan Ramadan kita kena banyak bersedekah. Nabi SAW bila bersedekah, banyak bersedekah, ditanya pada Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal ya Rasulullah, bila masa sedekah paling afdal wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi, sadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Saya sebab belajar di Mesir sekejap dulu, kalau saya waktu Ramadan, saya akan pergi ke Kahirah, duduk di Tontor, pergi ke Kahirah. Kahirah ni ramai orang kaya-kaya. Dia macam orang kita lah, orang kaya-kaya, dia pemurah pada bulan Ramadan. Dia akan bagi kita makan nasi Arab, hari-hari nasi Arab, jenuh sampai kita muntah, nasi keluar nasi Arab balik. Cuma ayam dia bagi tu macam tempat kita lah, seekor ayam belah 4 suku ayam tu seekor, boleh kita simpan untuk sahur esok hari pula. Sebab kita belajar kurang makan. Itulah keadaan waktu belajar, dia kena banyak menyimpan. Maka terima kasih Allah, itu berlaku pada bulan Ramadan saja. Bulan tak Ramadan, kupi wal kedekut balik. Maka tu sebab pada bulan Ramadan, masjid-masjid sekalian nak cari dana, buat kempen banyak-banyak pada bulan Ramadan. Bukan kita ambil kesempatan tu ada, bukan kita ambil kesempatan tu ada, kita rebutlah peluang yang diberikan. Bagi motivasi kepada anak-anak buah kita, anak-anak karya, nak menderma di Ramadan, pada syahr Ramadan. Nak bagi duit raya sekalipun, bulan Ramadan kita sedekah, bukan hari raya. Cuma adat kita, duit raya mesti hari raya. Tapi adat yang betul, yang kalau kita boleh betulkan, nak bagi sedekah ke anak-anak saudara, bagi pada bulan Ramadan, akan mendapat pahala cukup besar. Maka Nabi SAW sangat banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bulan Ramadan juga ada satu malam yang sama hebat. Yang kalau kita lihat malam-malam yang sangat hebat, salah satunya malam nisfu Sya'ban semalam. Tuan-tuan buat ibadat kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah sepanjang malam, ataupun sepanjang masa yang ada tuan-tuan berzikir, berdoa kepada Allah. Maka ada satu lagi malam untuk kita nantikan, namanya malam Al-Qadar pada bulan Ramadan. Malam Al-Qadar ini disebut oleh banyak ulama malam yang lebih baik, bukan sama 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Lebih baik kalau 1000 tahun, 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Tapi malam Al-Qadar khairun, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan tersebut. Mana lebih daripada itu lagi kurniaan Allah berikan kepada kita. Apa yang paling penting sekali tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, perhebatkan, banyakkan amalan-amalan kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebelum saya tambahkan ceramah saya tak seberapa ni, saya nak baca sedikit apa yang saya tulis dalam buku saya, soal jawab puasa, permasalahan dan jawapannya. Beberapa perkara yang saya nak bagi peringatan untuk diri saya ni, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, iaitu adab-adab ketika mana melaksanakan ibadat puasa. Nombor 1, tuan-tuan, kena makan sahur. Nombor 1, makan sahur. Nabi kata tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, dan sebab dalam sahur itu ada keberkatan. Nabi pernah menyatakan juga, Nabi kata bersahurlah walaupun dengan seteguk air saja ataupun sebiji buah tamar. Kita kena bangun sahur untuk membezakan cara ibadat kita puasa dengan ibadat Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ataupun agama lain, mereka berpuasa tapi tak bersahur. Maka kita kena bangun sahur. Dan sahur ni pula kata Rasulullah, antara adab yang kedua, takhirus sahur. Kita kena akhirkan waktu sahur. Kira-kira 50 ayat bacaan sebelum masuk waktu. Antara masuk waktu salat subuh dengan sahur tersebut 50 ayat, sekitar 20 minit sebelum masuk waktu. Itu paling ideal untuk kita bersahur. Bersahur je bukan masuk sahur makcik. Masuk sahur 20 minit tak dah, dia masuk awal lagi, sejam bangunlah untuk masak, nak perangat dan sebagainya. Tapi untuk orang bersahur 20 minit ataupun 10 minit, supaya apa? Panjang masa dia untuk kita rasa kenyang. Tapi kalau kita bersahur pukul berapa? 12 malam sahur sambil tengok bola, piala Eropah, contohlah. Pukul 12 malam bersahur, maka tuan-tuan Allah, sebenarnya itu bukan bersahur, itu namanya sapa, menyapa waktu malam. Orang yang kedawah juga waktu malam. Maka bangunlah. Dan terutama sekali kaum lelaki, kita biasanya bangun sahur, masak ke kita makan saja? Biasa kita makan lah, sebab kita anggap kita raja dalam istana. Maka kita makan. Maka apa salah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala kita ubah sikit. Suami pula pergi perangat lauk, perangat nasi, kalau boleh lah. Kalau tak boleh, kekalkan begitu sampai sudah lah.
Tapi kalau boleh kita buat macam tu. Sebaliknya kita bangun awal sikit. Dan bila mana kita bangun sahur, amat rugilah orang bangun sahur tapi tidak melaksanakan ibadat walaupun salat sebanyak 2 rakaat. Bangun salat, bangun awal sikit. Sahur 20 minit sebelum masuk waktu, itu sahur. Tapi bangun biar awal sikit untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ambil kesempatan untuk ibadah. Yang ketiga, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang ni semua orang tahu. Segerakan berbuka puasa. Yang ni saya tak cerita, tuan-tuan boleh syarah lebih panjang pada saya. Sebab kita ni 10 minit pegang kurma dah. Tok bila baru ketuk. Test. 2 biji kurma dah tekak dah. Test baru dah. Masuk waktu tak lagi. Bila masuk waktu macam Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Sentiasalah manusia itu berada dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Yang ni tak perlu kita ajar, semua maklum benda ni, memang kita buat betul. Yang tak buat mungkin sahur tadi ya. Kita bangun pukul 3 pagi bersahur, pukul 4 pagi bersahur, sedangkan Nabi kata suruh lewatkan bersahur. Tapi bab buka puasa ni kadang-kadang setengah jam depan makanan dah. Buat tahlil depan makanan. La ilaha illallah. Yang boleh. La ilaha illallah. Tuan-tuan kalau nak buat tahlil depan ni, kalau buatlah di tempat lain, makan tempat lain. Jangan buat depan makanan. Tak berapa nak ikhlas jadinya. Nak kalau lauk hari tu tak sedap pula, ikan masin saja. La ilaha illallah nisab, la ilaha illallah. Dah sekali tak jadi berzikir. Dia tengok makanan saja. Kena pula tutup surat kampung saja, terangkat angkat. Maka tuan-tuan Allah tak fokus kepada tahlil, kita fokus kepada makan ketika. Dan pada bulan Ramadan juga tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena meninggalkan perkataan atau perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia. Kurangkan tengok televisyen kalau boleh pada bulan Ramadan. Kurangkan kita buat perkara-perkara lawa pada bulan Ramadan, sebab semuanya itu akan menipiskan kita punya amalan kita seharian dalam bulan Ramadan, dan kita tak dapat pahala yang banyak kecuali kita dapat letih saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting juga tuan-tuan, kita menjamu orang berbuka puasa. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a ila Sa'd bin Ubadah. Nabi satu hari pergi rumah Sa'd bin Ubadah radhiyallahu ta'ala. Faja'a bi khubzin wa zait. Maka Sa'd bin Ubadah ni bawa keluar pada Nabi roti dan minyak. Roti ni minyak je. Fa'akala thumma qala. Nabi pun makan. Waktu ni Nabi tengah berpuasa ni, Nabi berbuka puasa dengan Sa'd bin Ubadah. Nabi makan roti dengan minyak saja. Cuba try test kita buat lepas ni. Makan roti gardenia tu dengan minyak. Tak kena lah roti kerah tu cecok dengan minyak. Macam mana? Faqala Nabi SAW, aftara 'indakum as-sa'imun. Telah berbuka puasalah di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Wa aqala ta'amukum al-abrar. Dan telah makanlah makanan kamu oleh orang-orang yang mulia. Wa sallat 'alaikumul malaikah. Dan malaikat berselawat kepada kamu. Siapa dia? Kepada orang yang menaja berbuka puasa. Tu sebab kalau kita boleh ubah, ustaz asyik nak ubah saja, ustaz ni nak cadangan saja, Allah SWT. Kalau boleh kita ambil setiap malam kan seorang. Hari pertama Ramadan Haji Mat contoh, yang kedua Haji Ali, ketiga Encik Limah, keempat siapa lagi, Husin, contoh dah nama-nama cerita Kak Limah balik tu. Apa kata tuan-tuan, kita tak buat macam tu, kita kumpul sekali. Bila kumpul sekali, automatically setiap hari kita menaja pada mengiftar tu. Bukan kita taja sehari saja. Kalau kita campur semua, dia akan menyebabkan kita dapat menaja setiap hari. Walaupun sikit, ada juga. Sebab Nabi kata, siapa yang menaja berbuka puasa, dia akan dapat pahala macam orang berpuasa tersebut. Tapi kalau kita hanya taja sehari, bila? 1 Ramadan, 17 Ramadan, 15 Ramadan kita pilih. Hari itu saja kita menaja orang berbuka puasa, hari lain kita makan orang taja kita pula. Jadi kita buat macam tu kalau boleh lah. Sebab Masjid di Muttaqin Taman Meru, dia buat macam tu lah. Saya terima cadangan dia lah. Saya bagus juga cadangan dia. Iaitu apa dia? Kumpulkan. Tahu dah setiap hari RM500 contoh. Kalau di masjid mungkin 1,000 seorang satu hari. Tapi kita tak letak mana-mana hari, kumpul 1,000, 30 hari 30,000. Campur semua, kita keluarkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya setiap hari kita menaja orang berbuka puasa. Dan bila taja orang buka puasa, biarlah tajaan tu ikhlas betul daripada hati kita.
Nak ikhlas betul daripada hati kita untuk menaja. Kalau masak sendiri, dia masak dengan hati, masak dengan iman, bukan masak ikut rasa, tak puas hati dan sebagainya. Dan kita pula yang makan berbuka puasa, bila makanan tersebut tak sedap, jagalah mulut kita daripada berkata-kata nista, sebab akan menyebabkan pahala puasa kita akan terhenti dan tak dapat apa-apa tentang Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka itu yang disebut oleh para ulama kepada kita. Nabi SAW menyuruh kita buat perkara tersebut agar kita mendapat pahala yang maksimum dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Akhir sekali tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum saya menutup kalimah ataupun tazkirah nikah saya ini, saya nak sebut juga tentang perkara-perkara makruh yang kita lakukan sedang kita berpuasa. Yang pertama, gosok gigi ataupun bersugi selepas gelincirnya matahari. Ini makruh hukum. Dia kata, Ustaz, kalau saya tak gosok gigi, mulut saya busuk, Ustaz. Memang orang puasa busuk belaka mulut. Walaupun muka dia ratu cantik dunia, bila puasa memang busuk. Itu sebab kita bercakap dengan orang berpuasa. Puasa dengan puasa, tak ada apa lah, tak ada masalah tak? Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ada suatu misi yang penting, nak kena jumpa klien ke dan sebagainya, maka boleh kita buat kaedah lain. Sekarang ni ada face mask, pakai face mask. Tak, kalau tak sangat. Sebab Nabi kata, la khalufu fami as-saimi atyabu 'inda Allah min rihil miski. Kata Rasulullah, bau busuk mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah, di sisi Allah. Ya, ingat, di sisi Allah, bukan di sisi kita, daripada bau kasturi. Yang kedua, tentang Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan kita berlebih-lebih memasukkan air lubang hidung semasa berwuduk, tak boleh. Nabi kata, asbiril wudu wa khalala bainal asabi' fil istinshaq illa an takuna sha'iman aw kama qala. Sempurnakanlah wuduk dan silang-silangkanlah di antara anak-anak jari dan persangatkan istinshaq. Maknanya bersungguh sikit waktu kita masukkan air dalam hidung kita, illa an takuna sha'iman, kecuali kalau kamu dalam keadaan berpuasa. Maka kita kena buat ilat-ilat ataupun slow-slow saja, tak perlu bersungguh sangat. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala banyak lagi lah jadi semua oleh para ulama. Antara kitab yang bagus tuan-tuan baca, contohnya Syarah pada Safinatun Najah yang dikarang oleh Ustaz Muhadir Haji Jol. Bagus buku ni. Saya tak jual buku ni, tuan-tuan belilah buku ni, dah baca. Sama ada versi asalnya kitab bernama Safinatun Najah buat disebut dah, dan disyarahkan oleh Ustaz Muhadir Haji Jol, seorang ulama muda yang sangat hebat dalam negara kita, ataupun buku-buku yang lain. Maka akhir sekali tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, moga-moga yang paling penting sekali pada bulan Ramadan boleh melatih diri kita untuk insafi diri kita tentang kesusahan orang lain. Ini saya dah tutup macam ni lah. Kita lihat sekarang di Gaza ataupun sekarang ni Rafah. 1.5 juta rakyat Rafah berada di sempadan nak ke Mesir. Ada orang kecam Mesir, termasuk saya kecam Mesir. Tapi orang ni saya dengar satu taklimat daripada seorang hamba Allah. Dia kata, kalau Mesir tu benarkan mereka masuk, kita bagi dua pandangan. Kalau mereka benarkan pelarian tu masuk, maka berjayalah Israel, Allah SWT. Maka berjayalah dia untuk mengosongkan Gaza. Satu. Cuma yang kedua, kita boleh cadangkan koma jangan buka, koma pergi perang tu dengan Israel tu, kalau beranilah. Tapi kita tak ada telur tak ada, habis dah dijual. Telur pula harga mahal sekarang. Maka telur tak ada, kekuatan kita ada. Sebab apa tak ada kekuatan? Sebab hubbud dunia wa karahiyatul maut. Sayang sangat pada dunia, cinta, takut pada mati. Sayang dunia, takut mati. Itu masalah paling besar pada kita. Dan hari-hari kita dihidangkan dengan perkara yang sangat susah. Itu sebab bila mana kita berpuasa, tuan-tuan macam Allah, puasa Syaban ni ke, puasa sunat ni ke, kita dapat merasai betapa susahnya budak-budak ataupun orang dekat sana. Ada budak yang ditemu beberapa hari kamu tak makan, 3 hari tak makan. Kita 3 jam je tak makan, melumpuh perut kita ni, gastrik. Gas je, trik yang banyak macam Allah SWT. Gas sikit je, trik tu banyak. Bulan Ramadan je, gastrik. Bulan Ramadan je, gastrik. Go out lah, go in lah, macam-macam penyakitnya. Tapi kalau kita tahan sikit tuan-tuan macam Allah, kita dapat nilai betapa hebatnya ujian yang Allah beri pada mereka. Kita kena sedar peristiwa yang para ulama cerita tentang kedatangan Dajjal satu masa nanti. Dajjal datang, yang bagi yang tak sokong dia, semuanya akan lapar belaka. Dan kita kejar dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Kalau kita cuba try test benda tu sekarang, tak jadi tuan-tuan. Cuba dah. Tak buka puasa, tak sahur, kita zikir je, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak jadi bagi kita orang awal lah. Begitu tak kalau wali Allah tu lain. Tapi nak sebut betapa susahnya mereka kat sana tuan-tuan. Tu sebab dalam bulan Ramadan kita berpuasa, ajar pada anak-anak kita
Yang abang tak puasa 14 jam ni, baru 14 jam. Tu dekat sana ada seorang hamba Allah telefon seorang ulama. Di negara Afrika ni, apa hukum puasa saya kalau saya tak bersahur dan saya tak berbuka? Sebab apa tak bersahur tak berbuka? Sebab makanan tak ada. Tuan tengoklah rakyat di sana. Dan kita sedap makan ni, yang bercadang nak makan macam-macam, murtabak ayam, murtabak daging, murtabak rusa, kuah-kuah, semua ada belaka kita nak makan. Tapi kita lupa. Kadang-kadang orang seronok duk share, saya pergi umrah sana, umrah sini, melancong sana, melancong sini. Saya bukan nak kata tak boleh, silakan kita nak pergi mana-mana, itu duit kita. Tapi kalau kita post ke media sosial tentang Allah Subhanahu Wa Taala, bila melihat keadaan yang berlaku di Gaza sekarang ni, saya rasa aib besar tentang Allah. Kita sanggup menggembirakan diri kita seorang-seorang, tapi kita lupa kesusahan orang kat sana. Jadi kalau makan lepas ni, tak payah kita upload dalam media sosial lah tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan peniaga makanan, tu lain lah, memang kena upload, dia tak laku lah makanan. Tapi kalau nak cerita bak makan, bak melancong, tak usah cerita lah. Bandingkan keadaan di sana macam mana kita. Keluarga kita senang di Malaysia. Paling susah di Malaysia, keluar TV3 itu makan siput khinzir, siput babi je makan. Itu paling susah. Saya rasa tak susah tu. Sebab kat Malaysia kalau kata susah mati tak makan, penipu besar macam Allah SWT. Buktinya, tengok lepas ni ada makan kat sini. Kalau tak mari ceramah pun tak pergi makan saja. Orang tak halau punya. Tak. Makan kita sentiasa makan. Tapi bayangkan di negara haram tersebut, apa Israel buat yang dibuat kepada negara Islam. Negara-negara Islam tidak ada kekuatan asal. Kita patut rasa malu yang amat sangat tentang Allah SWT perkara ini. Walaupun Mesir buat itu betul lah, sebab tak bagi Israel menang. Tapi apa fungsi kamu untuk membantu? Orang kata Recep Tayyip Erdogan yang selama ni hontak senyap. Recep Tayyip Erdogan senyap. Kenapa dia senyap? Rupa-rupanya Turki penyumbang terbesar, salurkan minyak, salurkan gas ke bumi Israel. Kita kena kecil hidup-hidup kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemimpin seperti ini. Nak cari yang betul-betul, tunggulah satu masa nanti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan datang. Sebab kita dah habis dah 100 tahun dia punya tempoh tersebut. Dalam tempoh inilah insya-Allah Allah akan munculkan mujaddid yang baru yang akan menyelamatkan umat Islam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terkait dengan siapa-siapalah yang kata maula tu maula ni, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala yang penting perkara itu akan datang. Setiap perkara yang akan datang pasti akan tiba kepada kita. Cuma kita kat Malaysia ni dengan ibadat puasa ni, tolong kita kenalkan nasib di sana. Cukup itulah. Itu sebab manifestasi ibadat puasa untuk kita menilai orang susah yang tak makan, tak minum, seperti mana kita tak makan dan tak minum dekat Malaysia sepanjang bulan Ramadan nanti insya-Allah. Jadi saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak maaf kalau saya tak salah bahasa, tersilap bicara, tak faham bahasa Melayu, tak faham bahasa saya gunakan ni. Saya tak reti nak speaking Banjari, tapi tak maaf lah. Walaupun saya ada kawan-kawan ramai Al-Banjari daripada Bagan Serai sana ramai, tapi tak ada nak belajar. Jawa sebab ada isteri saya seorang Jawa lah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar itu saja dapat dizatakan. Hadza billahi taufiq, sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu ayah kami ya Allah. Sayangilah mereka sama seperti mana kasih dan sayang kepada kami waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika ibu dan ayah kami telah pergi menghadap ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Luaskan kubur ibu dan ayah kami ya Allah. Jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Yang Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami lubang daripada lubang-lubang neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa pasangan hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa anak-anak zuriat keturunan kami. Jadikan anak-anak kami, zuriat kami, anak-anak zuriat yang saleh-saleh, yang mampu menghadiahkan doa mereka setiap hari untuk kami ya Allah. Yang mampu menguruskan jenazah kami suatu masa nanti ya Allah. Yang mampu menjadi benteng kepada agama-Mu ini ya Arhamar Rahimin. Ya Akramal Akramin, akrimna ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Ya Allah, Tuhan kami, bantulah saudara kami di Gaza
ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami bantu semua kami di Rafah, ya Allah. Mereka sedang susah, ya Arhamar Rahimin. Mereka sedang kelaparan, ya Arhamar Rahimin. Mereka sedang dahaga, ya Arhamar Rahimin. Mereka sedang susah dan sejuk, ya Arhamar Rahimin. Bantulah mereka, ya Zal-Jalal wal Ikram. Janganlah disebabkan dosa-dosa kami, ya Allah, kamu menghalang kemenangan ke atas bangsa Yahudi, Ba'tullah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.